Qala musannif rahimahullah. Yang kelimanya rukun iman ni. Ini berat ni. Kalau percayalah hati. Percaya akan hari kiamat. Wajib kita yakin dengan betul. Akan berlaku kiamat. Ambil di mana ni? Quran royak banyak. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ayat Quran royak bab kiamat tak? Royak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Royak tak? Allah cerita keadaan hari kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah. Itu cerita kiamat saja. Berlama ayat Quran. Awalnya ayat Quran Allah royak bab kiamat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam royak bab kiamat. Tapi tak tu bila jadi kiamat. Cuma kiamat ni Nabi sebut berlaku hari Jumaat. Nabi sebut. Nabi kata Sayyidul ayyam yaumul Jumaat. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Fihi taqumus sa'ah. Padanya pada hari Jumaat berlakunya kiamat. Jumaat bila tak sulit. Tapi ada dalil kata hari Jumaat. Tengoklah. Yang kelimanya wajib, yakni beriman kita akan hari kiamat. Tanda kecil banyaklah. Tanda hak besar 10 tanda. 10 tanda berlaku ad-dukhan, iaitu kabus tebal. Bukan jerbu tu, kabus tebal, asap. Tak jadi lagi tu. Turunnya Dajjal. Seorang laki-laki berambut keriting. Rambut keriting. Seperti cabang kayu. Keluar daripadanya ular. Menaiki ia seekor himar berwarna putih yang kudung ekornya. Kalau kita kata gitu. Ini ya. Yang telinga sebelah tu pun sekira boleh dinaungi oleh 70 orang. Telinga sebelah himar dia naik tu. Ini Dajjal. Dia rupa-rupakan cerita macam mana Dajjal tu. Terbit lagi Dajjal? Tak terbit lagi. Tapi sahabat Dajjal terbit tau. Sebelum timbul Dajjal, timbul pembohong-pembohong 30 pembohong. Baru mari Dajjal. Lalu ni dia kena bohong macam-macam kan. Nampak lagi? Tu tanda Dajjal. Dajjal mari lagi tak lagi. Mempunyai tangan panjang sebelah, pendek sebelah. Mencekak ikan di pantat laut, membakar di matahari. Ini masa kita kata gitu. Mengharung akan laut. Dia masuk dalam laut Dajjal. Mendakwa ia akan ketuhanan. Tertulis di dahinya kafaro. Boleh dibaca oleh orang yang boleh membaca atau tidak boleh membaca. Dia ni buta huruf, tapi kalau Allah izin dia boleh tahu. Ditulis dahi Dajjal itu kafaro, kafir. Ni. Tengok. Diturut oleh Dajjal tadi, mengikut akan Dajjal itu oleh orang yang mempunyai di tangan mereka alat-alat mainan bunyi-bunyian. Ikut Dajjal. Lah kita royak itu. Aku royak kita ya. Nampak lagi tuan-tuan. Itu antara disebut dalam kitab yang ikut Dajjal esok. Ramai semua tuan-tuan. Bertempik ia. 3 kali tempik dia. Siapa dengar Dajjal turun. Jangan kipasah. Dajjal lah. Mari lagi weh. Tak mari lagi. Sebab tak sampai lagi talau sod lagi. Dibunuh dia oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Dajjal ni. Menghidup ia akan orang yang mati. Dia mari tanya kiri ni, dia kata aku ni Tuhan. Kita kata Tuhan boleh menghidupkan. Dia panggil di kubur tu. Tuan kita atau siapa-siapa yang kita hormat tu. Bakit mari. Itu dia panggil fitnah Dajjal. Dirupakan akan syaitan. Rupa-rupa orang dalam kubur tadi. Dia rupa pak kita. Awal mudah tunggu tanpa lagi ni lah Tuhan kita. Mula katanya. Itu dia panggil fitnah. Dia boleh panggil dalam kubur bakit. Tapi syaitan. Itu dia panggil fitnah. Ujian kita ni. Pak kita ni. Mak kita bakit lah awal
Hak ni lah Tuhan kita. Menurut ni tak apa lagi. Mampu kita. Tok guru kita yang kita hormati dia bakit lagi. Dia tunggu apa lagi umur hak ni lah Tuhan. Ini dia panggil fitnah dajjal. Tengok lagi. Allahumma shalli rahimahullah. Minta jangan bisa sampai kita. Sampai kita mampu kekeng lagi kita. Tambah lemah-lemah iman ni. Makanan waktu tu tak ada. Tidak ada makanan. Kemarau panjang, susah makan. Maka Dajjal bawa makanan. Tuan-tuan. Waktu tu makan dengan imam, makan lagi. Tu dah banyak ikut Dajjal. Tengok. Itu tanda kiamat. Percaya akan hari kiamat. Banyak tak tanda dia? Banyak. Yazharul jahlu. Zuhirnya kejahilan. Nampak lagi bodoh lah ni. Kebodohan tu banyak sangat. Berlambak kita nampak. Banyak orang jahil daripada orang reti. Yazharul zina. Zuhirnya penzinaan. Dulu orang berzina malu. Lalu ni orang buat video tu. Tanda kiamat kecil. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Taat oleh suami akan isteri. Tanda kiamat antaranya apa dia? Iaitu untuk laki turut kehendak bini. Banyak tuan tanda-tanda kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jadilah. Ni hak tu jadi baru ni 2-3 hari lepas. Riuh dalam ni. Bila dia akad nikah siap, dia buat masuk video buat macam ni. Lepas akad nikah dengan bini, buat upacara buka tudung rambut, tunjuk korang. Ni permainan gila babi ni. Aku pening semua. Hak orang kafir tak apa Islam. Ini sudah jadi trend. Dia panggil ni apa? Unboxing. Aku duk ingat boxing hak umur dah. Kita tak cuba boxing tak apa dah. Tengok-tengok berapa orang pasangan dalam 2, 3, 4 minggu ni. Dia menikah, akad kahwin, tudung molek. Maka bila tu nak buka tudung sakit, dia buat upacara video. Buka dalam Facebook, biar orang tengok rambut bini dia. Macam buka hadiah. Allahu Akbar. Timbul banyaknya orang-orang dayus. Nabi kata, ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang bermula dayus itu tidak masuk syurga. Waktu ni bagi pula. Baru selesai banjir, duk panggil mereka dah satu penyakit lagi. Kalau tak larang ni mu tengok esok. Dia merebak ke kampung. Tak apalah buku kata apalah. Aku takut esok buat video bawa talitik sekat juga. Dia panggil antalitik. Akak-akak nikah bawa talitik sekat, siapa panjang, siapa pendek. Bukan jadi apa gila ni, jadi gila lah. Ni tanda boleh jadi begitu. Kalau tak larang lah, alim ulama, tutup guru tak syarah, mufti tak buat tindakan apa, lama-lama tak heran lah. Dia kopelek lah. Bila kita akad nikah, aku terima akad nikahnya bagi diri aku. Dengan sekian-sekian, dengan mas kawinnya, sekian-sekian, tunai tanggungjawab atas laki menjaga aurat isteri dia. Tiba-tiba dia diselok buang. Pok nikah belum lama lah. Tak ada nak tunjuk. Bodoh untuk laki ni. Teruk pada sakit lagi tengok. Kalau musuhnya ini satu lagi perkara yang berlaku dalam masyarakat Malaysia kita. Nak ayat tuan-tuan, satu jalan mengundang bala Allah. Kalau tak larang tak tu. Lama-lama kau teruk. Gini. Dengan maknanya, makna percaya hari kiamat tu. Mengaku putus dalam hati kita, mengaku tidak ada syok, tidak ada waham, tidak ada zon, dengan bukti-bukti siap, dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu. Apa lagi? Berlaku hari kiamat sungguh tak? Ada sungguh. Dengan hadis Nabi lagi, dengan bukti Nabi riwayat. Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yaksurul hari. Tidak akan berlaku kiamat sehingganya banyaknya al-harash.
Sahabat tanya, wa mal kharju ya Rasulullah. Apa itu al-kharas? Nabi sebut al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Berbunuh ni hari-hari. Kes bunuh. Bukan kes besar-besar, kes kecil-kecil. Berebut remote TV, petikan pro hati. Dia tak ada belah ihsan. Manusia jadi binatang. Kes remote TV dua beradik. Mu nak tengok TV ni, aku nak tengok TV ni. Cerok, cocok masuk dengan screwdriver. Kekakang mati. Bunuh dah. Dek. Masuk rumah orang nampak lebih kurang mu kering tengok ya. Begitu perak pisau tikam. Mati ni biasa-biasa ya. Ini satu tanda kiamat. Nampak tak ke? Tanda-tanda kiamat. Nabi katalah pembunuhan demi pembunuhan. Menumpah darah ni biasa. Itu tanda kiamat juga. Kita percaya tu. Hak Nabi wayak semua jadi bakal. Bila masa jua akan datang berlakunya. Riwayat sebut dekat kiamat matahari ini tak akan naik selama 3 hari. Nampak tak? Matahari dok naik turun. Sampai satu masa Allah perintah dia jangan naik. Dia tak naik selama 3 hari. Malam memang tak naik lah. Capur dengan malam. Maka bertanya sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, waktu tu kami nak ibadat macam mana? Sahabat tanya ibadat. Kalau kita nak pakai ni tanya. Nak motong menyuluh kan? Nak motong bagaimana? Pakai kabat. Kita kasi makan. Sahabat tanya bab masalah nak ibadat waktu tu. Nabi kata mengikut waktu yang biasa. Walaupun zuhur gelap macam malam, semayang zuhur. Tu dekat nak kiamat tu. Nampaklah dia akan naik pula lepas tu daripada barat, lepas tu jenik pula. Waktu kiamat lah tu. Waktu tu pintu taubat sudah tertutup. Jadi sementara tu ada tak naik ke barat lagi ni, semayang mengaji lah kita. Gitu. Bila masa jua akan datang berlaku kiamat. Tak boleh nafi tuan-tuan. Allah wayak dalam Quran, Nabi pun wayak. Dan bukti hak Nabi wayak tu jadi satu-satu depan mata kita. Suburnya tanah Arab disebut dalam hadis. Kita pergi Mekah 2019 lagi. Tanah hijau macam kau ini. Rumput tumbuh di padang pasir. Allah Akbar. Jadi sungguh hak Nabi wayak. Nampak lagi. Bangunan pencakar langit. Bukan dulu tengok kat luar di Malaysia tu dia tinggi pakat lawan weh duk atas. Jatuh mampus lagi. Buat kau tinggi. Nampak tak? Tinggi sungguh. Siapa paling tinggi? Kawan paling baik. Buat tinggi. Banyaknya bangunan pencakar langit. Masa menjadi pendek. Setahun rasakan sebulan. Sebulan rasakan bagi seminggu. Seminggu bagaikan rasa macam sehari. Sehari bagaikan sejam. Sejam bagaikan petikan api. Sejam habis. Betul tak weh? Pusing-pusing mari dah. Baru ni aku mari. Sebulan. Tak itu baru ni aku masa mari pulang dah. Allahu Akbar. Tambah nak begitu cepat lagi mari berasa masa. Kita ada hutang kereta. Hutang barang lah, hutang mutu kereta. Saya baru ni aku bayar dah. Tu kadang-kadang dia mau ya ustaz apa tak beli kereta hak faham kita. Saya beli kereta kes. Bukan kes makan tu nak naik je lah. Saya bayar tu ni. Kalau beli hak kemas sikit memang dia kata bayar bulanan senang. Saya kata bayar bulanan tak apa. Bayar bulan 7, bulan 8 tu pun tak apa. Dia kata beli kereta molek sikit harga 20,000 tu kita bayar bulanan lah. Saya kata tak apa, bulan 6 boleh bayar, bulan 7 mari bulan 8, bulan 9 makuf kek. Tu aku takut tu. Dia kata boleh beli mereka mahal boleh belilah mati-mati buruk. Janji boleh sampai sudah. Dapat tuan-tuan. Betul tak? Sat yang masa itu tanda kiamat. Ini hadis Nabi beri yakin kita. Tanda kiamat. Nabi sebutlah hadis lagi. Saya tak ingat hadis Nabi mata dia kata. Berdiri mereka sebetul.
Iaitu akan datang akhir zaman ni, orang akan berhenti sebentar. Tunggu imam nak sembahyang berjemaah. Adalah hadis Nabi kata, akan berlaku dalam satu-satu tempat, orang pakat tunggu. La yusalli imamin bihim, dia kata. Tidak ada sembahyang, tidak ada imam untuk menyembahyangkan mereka. Nak jadi tu imam tak ada. Akan jadi gini, ini tanda kiamat. Tempat kita mungkin ada lagi, ada setengah tempat. Mu harap kuku harap mu kat mayang masing-masing lah. Tambah kalau baca derah. Baca zuhur boleh asar boleh gagah lagi. Ini Nabi kata sebut. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sebut wala ana akhiru hadhil ummah awalaha. Dan melaknat oleh generasi terakhir akan orang-orang yang terawal. Orang-orang yang dulu-dulu akan dilaknat, dikutuk oleh orang-orang sekarang. Ada hari ini berlambak kita tengok dalam video-video. Orang kata Imam Syafi'i, orang kutuk imam-imam dulu, para sahabat dicaci maki, terutamanya orang Syiah, dia kafirkan para sahabat. Makna dia Nabi sebut lah, orang terakhir ni akan kutuk orang awal-awal. Betul, jadi ini tanda kiamat kata Nabi. Wa syuribatil khumur, dan arak banyak diminum. Ini tanda-tanda kiamat juga. Tambah Selangor bukan zakat minum arak, dia buat kilang arak. Guni stop is good for you. Kasbah. Bukan zakat minum lah, maning dalam arak lah. Tu tuan-tuan lah, Tuhan turun bala tu dia lah tu. Tengok, nampak gini dia hasil kerajaan. Kita pun pening juga. Tengok bab COVID-19 ni sudah lah. Bila masuk dalam tempat kenduri, saya pergi kenduri, cek kepala lah, tengok kepala pah, dulu letak putih ni. Lepas tu tulis nama telefon juga. Tapi masa-masa pakai kenduri, capur sekali, meja kapur 5-6, boleh. Berdekat-dekatan, bercuek-cuekan, bergodang-godangan, boleh bersalam-salaman. Makan rumah kenduri ni lah. Kedai makan macam tu juga, petik kepala pang gitu. Lepas tu tulis-tulis nama masuk dalam tu, duduk kepoh meja 3-4, orang kuling, orang kolor peti, orang kolor nerang, duduk sekali tak apa. Di masjid, tembak, pang. Tapi waktu masuk dalam, kena duduk juk. Peningnya. Buat apa? COVID-19 ni kacau orang masjid, kan? Aku dah heran sampai hari ni. Kalau mau reti jawab, mau jawab balik. Kalau petik, pang, terus pakai petik belakang. Kena asing belakang lah. Tapi sebab apa di rumah kenduri lah ni, tengok capur pis. Tak salah belakang. Rela dah tengok saja. Tak kita kat asing. Cuba kita di sini ingat. Sama 1,400. Nak cima apa? Tu aku gerang. Kadang-kadang tu dia bala turun. Bila lah kita apa. Dalam kitab royak sebab apa disuruh kita rapat bahu. Kerana apabila rapat bahu ni ada seekor anak syaitan. Koring. Tiap-tiap bahu kita renggang tu, dia ada iblis sekor. Oleh kerana kita renggang siap-siap, koring tiap-tiap baris ada berapa ekor? Sekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 9 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 10 ekor. Sebaris kat 20 ekor koring. Tambah lagi. Betul lah kita sebut ni. Sebab tu disuruhkan rapatkan saf. Tiap-tiap sah tu bila rapat, tidak ada anak syaitan di sini. Tapi oleh kata kita nak bagi undang-undang. Jom. Tu semayang ingat merata. Tengok kita. Jadi dia kata kena mati sikit sudah. Kita baca kita. Tak kata tu kena kata kuk sampai. Kita tak perhatikan tu ya. Tang kenduri cocok kepala juga. Tulis nama juga. Pergi capur sekali. Kedai makan pun macam tu juga. Kuk saya dengar orang. Saya duduk mengajar tiap-tiap malam. Butik kedai. Tak ada apa lagi. Duduk gitu. Tapi di masjid terpaksa. Berdiri kepala. Masuk mari duduk jauh. Tak siapa. Tak tahu tak mau rapat. Kita. Nak marah JK masjid tak boleh. Sebab kaya JK masjid buat. Kena sama sama pos kecil JK masjid. Tak itulah. Undang-undang tentang Islam ni adalah cara. Dia tak mau kira sangat. Tengok kita. Dia nak cocok nombor 3 pula. Lepas ini dia kata 2 ya. Tak nombor 3. Booster pula. Booster ni tahun 85 orang boh di TV 3. Ni ada 85 dulu zaman TV 1 2, TV 3 baru terbit.
Kalau kelabu tidak siaran, kita boleh beli poster alat nak pergi terang. Lo ni poster dia mula cocok masuklah kita, mampu kekek kita. Aku terpening macam-macam tu. Habis tu. Tengok. Kalau musannaf rahimahullah gitu. Yang keenamnya habis dah buat khemah, banyak lagi lah ya. Tapi kita yakin dah sebab banyak benda jadi contoh ni antaranya COVID-19 ni juga tanda khemah ni. Mati banyak sangat. Penyakit yang tidak dapat dibahas lagi dah. Tak tu kepucuk sungguh ke bahu yakin ke betul tak tu. Nampak pun tak macam-macam kenyataan tu. Yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar. Hak ni wajib. Apa maksud qada? Iaitu ketentuan. Dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya. Kita mengaji Allah Ta'ala ni ada satu sifat. Nama dia sifat iradat. Apa sifat iradat? Sifat perkehendak. Lawan bagi perkehendak benci. Lain-lain. Maka Tuhan jadi kita ni kerana dia perkehendak jadi. Dengan sifat perkehendak, zat Tuhan ada sifat perkehendak, maka Tuhan berkehendak. Jadi tugas dia apa dia? Sifat perkehendak ni, dia takluk dengan segala barang yang mungkinat. Tengoklah tu dia panggil takluk dia. Tugas bagi sifat iradat ni dengan segala barang yang mungkin. Apa maksud dia? Barang yang menerima ada dan menerima tak ada. Itu takluk bawah sifat iradat. Tengok. Dan makna qadar. Satu lagi. Iaitu takdir. Saya lihat. Maksudnya perbuatan yang telah berbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Satu lagi sifat wajib kita pegang ada pada zat Allah Ta'ala, sifat kudrat. Tugas sifat kudrat ni takluk dia dengan segala barang yang mungkin juga. Tapi takluk dia takluk yang memberi bekas. Yakni takluk pada menimbulkan perkara. Apa lagi? Kita jadi perkara ni zat Allah yang bersifat kudrat menimbulkan. Dia panggil takluk tanjizi hadis. Timbul mari. Jadi sebelum timbul kita tu, kita di bawah takluk iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Nak jadi bentuk gini, nak jadi bentuk macam ni, nak jadi orang ni, nak duduk di sana, nak jadi sakit, nak jadi susah, nak jadi kaya, nak jadi senang, nak jadi lawa, nak jadi hidup, di bawah takluk sifat iradat Allah Ta'ala. Jadi perkara yang ditentu tadi hidup, panjang, tinggi, sakit, mati ditimbulkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia. Jadi macam plan tu lah. Tok Guru kata ibad kita buat plan rumah. Kita nak buat rumah tahun 2023. Tahun ni 2022 dah. Jadi ada tahun ni kita lukis plan. Hatta warna biru. Hatta Barisan Nasional biru. Dinding warna hijau biar ada belakang sebab ngaji ada belakang. Dinding warna hijau pah. Tiang warna merah bersatu. Tiga-tiga ni. Nampak ni. Benar ni jadi lagi weh. Tak jadi lagi. Baru plan. Lo ni. Lepas tu capai tahun 2003 esok. Maka buatlah rumah tadi. Timbul macam dikendaki pada tahun 2022 lah ni lah. Hatta warna biru. Dinding warna hijau. Tiang warna merah. Nampak lagi. Jadi kita jadi ustaz. Ada yang jadi doktor. Ada yang jadi cikgu. Ada yang jadi askar. Ada jadi bomoh. Tak tulan oyak. Macam-macam ni. Telah dipelengkan oleh Allah Ta'ala waktu imkan dulu lagi.
Jadi dok timur jadi ni di bawah tanah. Kudrat Allah lah sudah pandai. Cuma diberi kita satu disuruh ikhtiar. Dia beri akal, dia beri sekalian hati, dia suruh mengaji, dia buat hukum haram, dia buat halal, dia buat makruh. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Tapi pada menimbul perkara tu, tetap Tuhan sudah tentu sejak azal. Itu dia panggil qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu dia panggil wajib kita beriman. Kadang-kadang tengok, saya ingat anak belakang saya duduk di askar kerja askar di Somalia tu, peluru atas kepala piung tak mati pun. Kalau ikut kedai kan mati dah lah. Sebab apa? Sebab Tuhan tulis plan dia ni mati di mana, orang mana, sakit apa, kena apa. Di Somalia tempat perang, kelik tak mati. Habis pecen duduk di Sungai Petani, beli mutu besar. Duk mi kat Sungai Petani tu. Kalau ikut betul kan, dengan kereta, dengan lori, dengan bas, dengan beca, belaga kok tu kan. Tak juga. Nampak lagi? Kalau otak kita lah. Kelik mari kampung. Beli mutu buruk sutih. Kelik kampung pula. Pagi-pagi naik mutu jalan tak ada orang. Kosong jalan. Pagi pukul 7. Jalan betul 8. Dia pun jalan lagi pada sana tu. Naik mutu pre baju besar nak pergi kebun. Nampak kawan seorang tepi jalan. Dia pun singgah. Tak ada apa pun. Sembang-sembang kawan tu. Tapi Tuhan tulis dah. Kawan tu sekalian. Hari bulan akan ditepuk oleh kereta. Semasa dia nak pergi. Naik pergi kebun tah. Naik mutu sekian-sekian. Orang sekian-sekian akan tepuh dia. Dia itu paling merah. Dia paling gitu lagi. Kawan nak hei kereta tu. Pum. Mati. Tu dipanggil. Boleh pandai tak kita. Cuma kita lah cakap silap dia tak paling. Kalau paling pun tak payah. Tuhan tulis lah mati situ. Itu dipanggil Tuhan tentu dan qada dia antara mana? Jahfala. Qada dia mati. Tak tentu tu dipanggil Tuhan tentu. Boleh lagi tak kita? Tak boleh. Buruk baik khairihi wa syarrihi minallah. Bukan atas ikhtiar usaha kita. Tu panggil ikhtiar usaha kita tak memberi bekas. Laki bini menikah molek, laki kerja gaji ribu-ribu, orang segak, lawak, pokok lekor sehat molek. Cakap mudah faham. Bini pun lawak, sehat molek. Tengok, menikah, kita tengok zahir bahagia. Duk bunyi-bunyi cerai. Ada tak gitu? Ada tak gitu? Ada. Sebab apa? Tuhan tulis dah. Dia ni, dia nak buat sebelum jadi lagi ni. Waktu imkan ni. Seseorang tu, boleh jadi dia menikah kawan ni. Menikah pula akan bercerai tu ni. Tu sekalian nikah ni. Mari cerai. Baru kita faham kodak-kodak Tuhan. Tu dipanggil, tak boleh lari daripada takdir Tuhan. Kodok penentuan Tuhan. Kita sunnah wajib orang pegang. Hak molek pun Tuhan beri. Hak tak molek. Kenapa? Kita tak boleh beri bekas atas ikhtiar usaha. Boleh ikhtiar saja. Ada kawan saya seorang. Anak seorang tu ya. Anak dara. Sayang anak ni sebab takut naik ke dalam mesra. Anak minta abah sampai tingkatan 5. Duk mi mutu dalam rumah. Kelik minyak boleh tapi depan rumah lah. Jangan mi boleh. Start dari kata 1, tingkatan 2. Dia sini saya otak sayang suruh anak sudah. Tingkatan 2, tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Oleh kerana kodok Tuhan telah tulis dia. Sejak azal lagi seseorang tu dia akan mati belaga dengan kereta di jalan besar. Sedangkan dia duduk di dalam rumah. Dia pun jaga. Ini ikhtiar apa? Tapi kena pegang ikhtiar kita tak boleh buat apa. Saya mengajar sini, rumah dia belakang tepi. Teriak dah.
Masuk dia kata 5 lepas SPM saya ingat. Anak dia ni lepas SPM tak dia pun pelik apa mutu lah. Ni betul lah kan. Nak gisat kata oh beri tak ingat lah. Hak duk jaga bertahun lah. Sebab apa? Sebab Tuhan telah pulih dah. Kodok buruk dia ialah tarikh dia mati hari itu. Naik tebing tu ya, lori mari pam. Itu Allah. Sebab tu tak boleh salah diri kita tuan-tuan. Nak kata gina. Cuma kita beriman awak gina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita nak kata gina. Nak lagi dengan kodok tu dipanggil kodok Tuhan bila lagi tu? Waktu imkan lagi. Apa waktu imkan? Waktu dijadi Nur Muhammad. Selepas waktu azali, disitulah kita tu Allah menendaki dan menentu setengah daripada setengah barang yang mungkin. Nah, dia menentu setengah. Seperti seorang itu, boleh jadi dia orang Kelantan, boleh jadi dia orang Kedah, boleh jadi dia orang Negeri Sembilan, boleh jadi dia orang Zimbabwe, boleh jadi orang banyak negeri lah. Maka di waktu tu Allah menentukan dia orang Kedah. Beranak mari esok pusing ki mari beranak di Kedah. Tak boleh kata apa. Jadi tiap-tiap sekedar kita ni telah ditentu oleh Allah Ta'ala, dikehendaki dan ditentu oleh Allah Ta'ala dengan sifat irodatnya dan menimbulkan perkara-perkara yang telah ditentukan tadi ni dengan sifat kudratnya. Habis dah lah. Jadi duk jadi semua benda ni adalah telah dipelengkan oleh Allah. Saya sampai malam ni pun Tuhan tulis waktu imkan dulu lagi. Ustaz Zamri akan mengajar Tanjung Kiri. Mari dengan siapa dia? Dia teruskan. Dengan tak boleh lagi kita tuan-tuan. Sebab tu bila orang tanya Allah duk buat apa ni? Nak jawab apa? Jawabnya ialah Allah melakukan barang yang ia telah tentu sejak azali. Itu kerja Tuhan. Apa kerja Tuhan ni? Menimbulkan barang yang ia telah tentukan sejak azali. Jadi duk jadi COVID-19, duk jadi banjir di Selangor, duk jadi banjir di Sabah, di Pahang bawah ni, di bawah takluk siapa dia? Jangan nak cakap ini kerana sistem perparitan. Buah tu aku gerang kali tu. Berat banjir mari. Kita tidak mempunyai sistem perparitan yang baik. Berat dia batal naik sampai 2 tingkat nak buat parit dah mana? Takkan nak buat parit tak? Tuhan duk ajar kita banyak kali bukan sabit parit tak habis. Tajuk dia sebab umur buat masalah. Kita tak mau ikut dia. Jadi banjir berpuluh kali dah di Kelantan, Terengganu, Buangkok dan negeri. Tak sebut ini amaran Allah. Sebutlah sekali. Duk sebut kita bersiap siaga menghadapi banjir. Apa tak siap? Dia hanyut habis cuci kalah. Ingat tak bila menjadi gunung berapi di Indonesia, Selat Sunda, di Filipina, keluar gunung berapi. Kita sini cakap apa? Kita tidak bimbang. Malaysia tidak termasuk garisan gunung berapi. Tuhan bukan kira garisan tak garisan. Tak ada garisan pun dia datang. Ikut dia lah. Walau tak ada gunung berapi di Malaysia, Tuhan boleh buh api ni. Boleh tak? Boleh. Oh ya heran apa? Patutnya minta lah. Apa ni tak semanting gitu. Kita tidak bimbang. Banjir tak mungkin berlaku kawasan yang tinggi-tinggi. Dia rembah balik sini. Tekakan ke ni. Maulah lah guna ingat ke Tuhan. Tengoklah Allah Ta'ala ni dia ada 2 takluk dia, iaitu sifat kudrat dan sifat iradat. Tengok. Gitu. Dengan maknanya kodok. Faham dah. Jadi kalau jadi apa-apa pun tak payah tuan-tuan. Kita tak payah usaha. Kita boleh bubuh berat kereta. Boleh pasang lapu lilat-lilat. Segena kiri kanan. Hakak tangan. Tapi kalau Tuhan terkedih dah orang tepuh, kita tepuh. Tapi tak usaha kena jagalah. Jangan cari pasal. Tak salah lapu. Tak boleh lapu. Bapak yang lima lah. Tak usaha kena. Tapi kalau kena juga.
itu bukan sabit kita lah. Nawak geno lah. Ni doa silap aku lah. Nampak lah. Tak lewat apa kita tuan. Oh, dia tulis dah. Koda tara mana? Pecah cermin. Kalau dia tak koda macam mana? Pecah kepala. Kalau tu. Tu dia panggil kodok dan kodar. Ingat. Kita. Dan makna kodar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah dengan kodratnya. Allah timbul benar duk jadi ini barang yang telah dipelengkan oleh Allah. Kata apa? Buruk baik semua dalam dunia ni. Duk jadi COVID-19 ni. Kita kena cekup mulut ni pun telah diketahui oleh Allah dengan ilmunya dan telah ditulis oleh Allah. Malaysia akan kena cekup mulut. Maka terbit mari cekup mulut kita. Nasib baik cekup mulut lepas dia kata katut mata lah. Mata lah. Jadi zoro ni. Itu nasib baik. Kita kena percaya lah. Tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Sebab kita semua ni pun hadiah. Duk timbul jadi ni hadiah belaka. Cuma di situ ada haram, ada halal, ada dia larang, ada yang dia suruh, ada yang dia redha, ada itu tajuk lain pula. Tajuk dia semua hadiah. Kau sudut mana maka percaya dengan kodok. Ketentuan tadi ni. Dan kodar perkara yang timur-timur tu dengan makna mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala benda yang terjadi ni baik atau jahat, yang ini baik atau buruk, banjir, puting beliung, ribut gempa bumi, sakit, mati, bercerai, bergaduh, berkelahi, berperang, tu benda buruk dia panggil. Kalau hak awal ni perang, banjir, puting beliung, bunuh, mati, semua tu dipanggil semuanya dengan kehendak Allah. Cuma kehendak Allah ni ada dia kehendak dan dia redha. Ada yang barang yang dia kehendak dia tak redha. Jadi gitu. Redha tajuk lain pula. Kita barang yang kita kehendak semua kita redha. Tuhan ni dia kehendak timbul begini, tetapi dia tak redha. Ada. Seperti berlaku pembunuhan umat Islam di Palestin. Seperti berlaku pembunuhan umat Islam di Rohingya. Dan umat Islam di negara lain. Itu semua di bawah tajuk seperti ini. Adakah luar daripada kehendak Tuhan? Tak juga. Dia yang buat plan dan berlaku plan tu. Tu Nabi kata yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi wayak dah. Hampir tiba satu masa bangsa daripada seluruh dunia akan mengerumuni kamu umat Islam bagaikan orang yang kelaparan, mengerumuni akan talam hidangan. Jadi sebelum umat Islam kena bunuh Rohingya, Palestin, Kashmir, Afghanistan, Pakistan, apa semua tu, Nabi royak dah. Allah royak ke dia dah. Menunjukkan semua dah jadi tu. Tuhan kehendak. Tetapi di situ ada redha, ada tak redha. Umat Islam yang bangkit lawan, kena mati, Allah redha, Allah beri syahid. Orang kafir yang bunuh semua tu di bawah kerja dia belaka, tetapi dia tak redha. Tu beza nah. Dia beza gitu. Ada benda dia redha. Ada benda dia tak redha. Dia kehendak. Yang mana lagi? Ada benda dia larang, seperti dia mau bunuh orang, dilarang. Melawan kejahatan disuruh dan dia redha. Sebab tu Palestin, pejuang Hamas, Allah redha. Dan Allah redha dengan orang pejuang Islam mati syahid. Allah royaklah Quran.
Dia kehendak, dia redha. Ada benda dia kehendak tapi dia tak redha. Seperti orang kafir bunuh orang Islam, dia tak redha. Sebab tu dia janji orang kafir bagi mereka itu dalam neraka. Allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Habislah. Nampak lagi? Dia kehendak tapi dia tak redha. Kena fahamlah, kehendak Tuhan tak macam kehendak kita. Kita barang yang kita kehendak semua kita redha. Tuhan ada barang dia kehendak tapi dia tak redha setengahnya. Ada setengahnya dia kehendak dan dia redha. Tu beza. Tengok. Jadi benda molek. Benda molek ni banyaklah. Berkahwin, dapat duit banyak, sihat badan. Itu semua Tuhan duit. Tu sihat badan, molek, duit tu kaya senang. Harga sawit naik, motong getah pun laju dia tu. Tidakkah dia kata kekek nak motong hujan gug. Tahun ni motong sampai tak ada. Sampai mengaji tak ada lah. Motong terasa. Aku tu klik dah. Jadi semua benda tu je lah. Tuhan beri belaka. Semuanya kehendak Allah. Bila kehendak tu? Waktu imkan dulu lagi tu. Dia peling dalam peling dia dah. Dan dengan menjadi akan dia. Timu mari. Barang yang telah dipelengkan dia. Oleh sifat kudrat dia. Jadi orang tanya Tuhan tak buat apa ni? Menimbulkan barang yang telah dipelengkan oleh dia sejak azali. Selesailah. Jadi alhamdulillah lah kita. Kerana Allah peleng kita ni duduk dalam masjid. Maka dia menimbullah kita pada jam yang ni duduk mengaji. Kalau dia pelengkan kita duduk karaoke, suci dalam debu. Kena sebutin lagu. Tekakang tengok. Apa lagi? Atau duduk kedai macok. Dia ni. Nak kata kena. Ataupun tengok duduk ming pakau. Ming lak, ming tang. Nasib baik kedai kita duduk dalam masjid. Jadi duduk timur kita ni. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Mujur lah kita duduk gini. Jadi duduk gini ni boleh buat bangga muka dah. Kena syukur. Ya Allah. Mujur Tuhan tak kita tu belah Somalia, Rohingya, kat Malaysia. Tuhan menentu dah kawan tu boleh jadi orang Rohingya, boleh jadi orang Malaysia, boleh jadi orang Brunei. Banyaklah. Dia menentu kita orang Malaysia. Alhamdulillah. Nah di tempat kita ni. Orang Malaysia pula di mana? Di Pulau Nerang. Sepadan dengan Bali. Berjumpa dengan Ustaz Zamri. Molek lalu. Berjumpa kita ni Tuhan menentu dah. Jadi kita nak buat apa tuan-tuan? Tak ada. Mujur Tuhan beri kita jadi senang. Senang sikit berada mulai. Kalau lebih susah. Sumpah Somalia. Makan pun tak ada. Tuhan menentu. Sebab tu jangan duduk kalau ini kerana kita bukan sabit pimpinan ke pemimpin, sabit Tuhan terkedip dah. Nampak tak kan? Jangan sabit kita lah beri dah. Kita kena bangga kita lah, bukan kita Tuhan boleh gitu. Inilah 6 perkara. Faham lah? Jadi bila jadi apa-apa hak molek buruk, ingat ke Tuhan belakang. Tu tajuk dia. Sedap. Bila bagi hak molek, syukur. Dia suruh tak pergi semua. Bila jadi hak tak molek kita, istighfar. Ingat minta apa ke dia. Dua akhir. Jangan dapat kemahun. Tengok aku. Padahal dia tak tahu. Dia tu pun dikedai dan ditentu oleh Allah. Jadi gitu. Perkara yang dinamakan dia. Rukun iman. Itulah orang panggil rukun iman. Maka barang siapa, tak kira siapa-siapa, tidak percaya, tak percaya hak mana satu, atau tak percaya 6 sekali. Dengan makna percaya tadi, tidak mengaku sungguh. Hak wayak tadi tu, nak percaya setengah, tak percaya setengah.
Begitu. Ataupun memanglah tapi kah. Dia buat tapi kah. Hak tu dia panggil tak percaya lah. Kita kena percaya sungguh. Kita kena pegang ikhtiar usaha kita tak mampu buat geno. Tak sempat. Hak molek begitu juga. Kita hantar anak molek. Daripada beranak kecil, hajar mengaji Quran molek. Ada tak gitu? Ada. Wak kecil-kecil masuk pasti, tak mau masuk sekolah lain, takut dah hajar menari menyanyi. Wak masuk pasti, hajar baca Quran semua. Besar heret lagi ke pondok sekolah agama. Besar sikit lagi gigi kat atas sikit. Gigi dengar-dengar hilang-hilang tubik-tubik jadi gangster. Long tiger nak katanya lah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kita ni ikhtiar dah. Tu nak ayat kata ikhtiar usaha kita bukan ikhtiar gini jadi gini. Kadang-kadang ikhtiar gini jadi gini. Pok ni kepung daripada kecil. Jangan kawan orang kampung. Budak-budak isap dadah. Lah. Pergi ke mana pun tak apa-apa. Kira pergi mari. Terkedai terlucuk juga. Nya isap juga. Ada lagi tu. Tak payah tuan-tuan. Sebab apa? Tajuk tadi. Tapi kena ikhtiar usaha jaga. Tak jaga tanggungjawab kita. Terlucuk juga. Serah Allah lah. Nak habis cekak lah. Terus apa tak aku ni kah hatta sekolah agama habis duit 2,000 kok lah nak jadi maksa orang klik-klik jadi penyamun ada menunjukkan kata apa kita tak boleh lawan takdir Tuhan tapi kalau kita ikhtiar itu insya-Allah Tuhan berkati jangan kita boleh nampak tak gitu jadi gitu kalau ikhtiar kita lah tengok kita mana-mana ni masalah gitulah. Pok dia dono anak kamu tu masalah. Ilah habis cakap dan lepas kali tu kan dia lepas tu. Dia tubik jadi teruk. Banyak nak jadi dalam masyarakat itu jangan nak sabit kita habislah ikhtiar kita. Tahu tu kita usaha bercakap lah. Siapa tak percaya dengan sungguh segala perkara itu maka adalah ia kafir. Apa tengok boleh. Jadi kafir ya. Kafir itu mana? Tidak dinamakan orang beriman. Tak boleh panggil beriman. Dia kata bukan sabit kodo Tuhan, sabit aku berat itu. Aku tepuk tak kenal mengenal dengan Tuhan. Kafir. Semua Tuhan beri berat butuh Tuhan beri. Kena pegang gitu lama lagi. Mu cekak tahu mana kalau Tuhan tulis belaka. Ada kisah tu buat misal dia kata pok dia ni nak elok sebab tahu terkedi. Dapat kata anak nak mati kena tanduk kerbau. Jadi pok ni pun sayang anak ni pindah pergi tepi pantai. Tepi pantai orang tak belah gerubuk. Dia kira nak lari ke kedai Tuhan. Takut sebab dia kira cara kok mana boleh tuk bomo kata poyak kata anak ni akan mati kena dengan terkedai dia mati dengan tanduk gerubuk. Pok ni sayang anak bawa anak pindah hidup tepi pantai. Pantai orang tak belah gerubuk. Gerubuk nak makan yang masing. Bagi kita selamat dia pun belah besar budak tu selamat dia kata tak mati kena tanduk lah kuduk di bendang boleh jadi belaga dan kubur. Tapi oleh kerana ditulis dah anak dia akan mati kena dengan tanduk kubur. Orang duk jik nak apa nama? Bukan. Dia pakai tanduk kubur dia. Cekok tak situ. Anak musuh tu lari-lari tersepak masuk situ maka mati dengan tanduk ke bawah. Tu dia panggil terkedai kita kalau tulis dengan apa macam tu lah. Cuma kita tak tahu terkedai kita ke mana. Tapi jangan pergi cari jumpa. Naik motor lepas tangan gitu. Ulah derah-derah ke tangan. Tu jumpa semua. Jumpa dengan kepala lori tu.
Jangan cari nah. Jangan cari. Itu dia kira tajuk lain pula. Mati bunuh diri pula. Haram lagi. Tajuk lain pula. Berdosa pula. Jangan cari. Terkedai dia mari sendiri. Terus lorak lah. Cuma kita minta supaya Allah beri itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah tu naik buku baca subhanallazi naik baca sesiap baca doa apa baca doa naik mutu baca doa naik kereta naik doa berjalan semua baca siap mudah firman Allah Ta'ala habis maka adalah ia kafir. Kafir ni banyak mana? Kafir banyak jenis. Ada kafir takzib. Apa kafir takzib? Kafir mendusta. Dia tak percaya kerasulan Nabi Muhammad macam orang Mekah. Dia panggil kafir takzib. Nabi Muhammad tunjuk mukjizat belah bulan, tubik ikut tangan, tak percaya. Dia dusta sini. Itu kafir takzib. Ada kafir juhud. Apa kafir juhud? Kafir ni dia tak mau ikrar Islam. Sedangkan lidah dan hati dia mengaku Islam. Seperti Abu Talib. Abu Talib ni dia tahu sampai syair dia ni dipegang oleh orang Syiah. Kata Abu Talib mati Islam. Sebab dia kata, kalau tidak kerana kawan-kawanku, aku junjung agama Muhammad. Makna dia nak ikut Islam. Dan hati dia percaya Nabi Muhammad betul. Tapi nak ikrar la ilaha illallah. Tak mau. Ini kafir. Kafir banyak bahasa. Ada kafir nifak. Apa kafir nifak? Kafir orang munafik. Kafir nifak bagi dua. Satu nifak asghar, satu nifak akbar. Satu nifak besar, satu nifak kecil. Asghar macam mana? Ayatul munafiki salasun. Tanda munafik ada 3. Iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ini munafik kecil. Tak kafir ni. Bila cakap bahawa ni kau kapur hitam pada, itu tak kafir. Walau sebut munafik. Bila berjanji, mungkin janji. Pegang amanah kena. Ni. Adapun kafir munafik besar macam Abdullah bin Ubay. Di luar Islam, dalam dia benci Islam. Itu munafik nifak. Dia panggil hak besar. Hak kafir besar. Ada kafir dia panggil kafir istikbar, kafir orang sombong. Satu lagi kafir juga, dia tahu Allah Ta'ala tapi dia sombong seperti iblis. Iblis ni kenal reti dia jadi tok guru dia, tapi oleh kerana aku lebih bagus daripada Adam tu ya, maka dia dihukum kafir juga sebab dia sombong besar diri. Jadi kafir banyak. Ada kafir jahli. Apa kafir jahli? Kafir orang jahil. Setengah ulama kata hak ni tak jadi kafir. Cuma dia dosa. Seperti orang royak hukum wudu gerak tangan. Dia kata ambil di mana wudu buat menyusah orang kan. Wudu-wudu ni hak manusia. Sedangkan dia tak tahu hak dia kata tadi itu dosa besar. Tapi kalau dia tahu, seperti dia dekat dengan tempat tok guru orang duk mengaji, tapi dia tak mengaji, hak tu kafir tu. Nampak lagi, hak ni berat ni. Kecuali dia duduk di Eskimo, dia pun kata ikut dah, hak tu tak apa. Nampak tuan-tuan, sebab tu nak bercakap ni jaga mulai lah. Ya ada kafir orang jahil dia bagi. Dia bercakap sebab dia tak tahu. Dia ingat nak apa dia kata ya. Seperti dia baru masuk Islam. Hak tu tak apalah. Ada pun kalau dia ada ustaz tu guru dekat masjid dia tak pergi mengaji.
hak tu dia kira hukum kafir. Jaga mulai lah. Tak reti jangan kata tu dia kafir jahli. Kafir juga. Satu lagi dia panggil kafir nikmat. Banyak kafir. Bukan sebagai saja. Apa maksud kafir nikmat? Orang yang meninggal perintah Allah. Tapi dia tak etikot kata perintah tu tak wajib. Seperti orang tinggal semayang. Bukan kerana dia sebab kata dia segan malah. Sebab Nabi sebut man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Man taraka siapa-siapa tinggal solat semayang muta'ammidan sengaja-sengaja tinggal faqad kafara, maka kafir ia jihara secara terang. Jadi boleh tak kata kafir? Boleh, tapi bukan kafir akidah. Kena takwil kafir nikmat. Kampung kita orang tak semayang, adalah berlunggu. Boleh panggil kafir tak? Boleh, tapi kena takwil kafir nikmat. Apa maksud kafir nikmat? Tak terucuk la ilaha illallah. Dia berdosa besar saja. Dia panggil orang fasik. Tapi kalau dia kata semayang tu tak wajib, itu kafir etikot. Jadi murtad. Itu kafir besar. Adapun tentang kafir yang Nabi sebut tadi itu kidah ulama. Setengah kata kafir nikmat dengan syarat dia tak mengiktikad semayang tu tak wajib. Atau dia kata semayang buat lama bukan boleh buat. Ataupun semayang ni tanggungjawab orang masjid. Itu kafir tu. Jadi orang sebut kafir betul dah sebab dah di Nabi. Tapi kafir nikmat. Apa maksud kafir nikmat? Kafir yang ini berdosa besar. Kerana dia meninggalkan nikmat Allah Ta'ala. Kerana semayang itu nikmat daripada Allah. Faham ni? Jadi nak kata kafir ni pun kena, orang kata kena proses dimulai. Pakai kafir gitu tak boleh. Dia ada lagi beberapa jenis. Hak ni jenis ni, hak ni jenis ni, hak ni jenis ni, hak ni jenis ni. Bukan pakai rabu gitu. Tak boleh. Walau kita tengok Zuhair gini, dia tengok perbahasan ulama kecil macam mana. Gitu. Jadilah tu, ngaji kali banyak sangat mabuk nawak ni. Tengoklah. Wa ma ya firman Allah Ta'ala wa man yakfur billahi wa malaikatihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.